Yang dikira ialah yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Mana hati dulu tu, lepas tu baru anggota. Hati dulu buat. Hati buat tu dia nak lah, dia menyuruh gitu. Itu perbuatan hati. Perbuatan hati ni juga menambahkan iman, melebihkan iman, meningkatkan iman. Dan hati juga menyebabkan jadi kurang iman. Tidak nanti buat dengan tangan, tak nanti gitu. Dengan sebab itu tak boleh. Mana dalam hati ni kita dengan sengaja, dengan ingat, memang bercita-cita sungguh, orang panggil berniat, bertekad untuk buat benda salah. Tak boleh. Sebab itu sudah kira dah tu. Sudah kira dah. Ya. Kalau benda buka tak kira lah, pasal dia tak sedar dah. Tak sedar. Sebab itu dia kata yang diusahakan oleh hati itu mana dengan sedar. Kalau tak sedar tak kira, walaupun apa-apa pun ikutlah dalam bentuk mana pun tak sedar tu. Tetap kecuali kalau tak sedar tu kerana kita pisah. Misalnya kita minum arak, tahu dah arak tak akan mabuk, menghilangkan akal kita, menghilangkan kesedaran kita, kita minum. Itu kira juga. Sebab kita nak minum arak tu dengan sedar kan? Dengan sedar, dengan tahu akan jadi gini-gini akibatnya. Kira juga kalau tu. Hak tak kira ni mana dengan kita memang tidak usaha kita. Sebab itu dia sebut dalam Quran tu bima kasabat qulubukum. Kalau tidak usaha kita, tidak ikhtiar kita, tak kira. Yang dikira ialah yang diikhtiar, yang diusahakan oleh hati kita. Itu yang dikira. Lepas tu kita pergi kepada hadis. Kita pergi kepada hadis. Mula-mula ni kita tengok perawi mula-mula ni. Itu faedahnya. Kalau kita tengok kitab Bukhari yang lengkap seperti yang kita baca ni, dia ada sanad dia tu. Kalau orang panggil tajrid Bukhari, dia tak ada. Tajrid Bukhari tu tak ada sanad dia. Tak ada sanad dia tu kurang sebab kita tak boleh tahu. Ia kata Bukhari tu lebih-lebih sebab sanad dia tu lah, lebih daripada orang lain. Hadis tu kadang-kadang serupa hadis tu. Jadi lebih kerana sanad dia. Kita nak berkenalan walaupun tidak dengan semua lah. Tidak dengan semua, setengah-setengah. Di sini hak mula-mula tu, perawi hak mula-mula tu, guru kepada Imam Bukhari. Siapa dia? Haddatsana Muhammad bin Salam. Haddatsana tu Imam Bukhari kata, Muhammad bin Salam cerita kepada kami. Siapa Muhammad bin Salam itu? Muhammad bin Salam kunyanya Abu Abdullah As-Sulami Al-Bikandi. Selain daripada Imam Bukhari, terima hadis daripada dia Sufyan bin Uyainah dan lain-lain tokoh ulama hadis terima hadis daripada dia. Dalam menuntut ilmu, dia telah menghabiskan duit dia 40,000 dinar. 40,000 dinar. Masa tu banyak lah 40,000. Sekarang ni pun banyak. Pada masa tu lagi banyak lah. Dinar ni nilai. Dinar ni duit emas. Duit emas. Lepas tu dalam menyebarkan ilmu pula, dia belajar, dia telah habiskan sebanyak tu juga 40,000 dinar pula. Dia pun habis pitih dia pula, duit dia. Bukan dia dapat duit, dia habiskan duit dia. Tu cerita orang zaman dulu. Dan pengikut ulama-ulama disebut ini, dalam majlis dia jin pun ada juga pergi. Majlis ilmu ni, majlis kita ni pun kita tak tahu juga, takut ada jin dia boleh pergi belaka. Kita tak boleh kata jin mesti tak ada dalam majlis ni, mana kita tahu dah. Tetapi di sini ia disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah ni, Siyarul A'lamin Nubala ada sebut gitu. Dia sendiri menyebutkan, ni dalam kitab-kitab rijal lah ni, kitab-kitab tentang perawi hadis disebut, dia sendiri dia ingat 5,000 hadis palsu. Hadis hak palsu 5,000. Bukan 5,000 hadis hak palsu, bukan hadis hak sahih. Hadis hak palsu. Mana dia cukup kenal lah hadis palsu ni macam mana, dia cukup kenal. Jadi orang macam ni yang boleh kita harapnya, kalau dia tu semata-mata hadis sahih saja, dia tidak kenal hak hadis palsu, susah juga lah tu. Dia nak jadi pakar ni, dia kena kenal juga hadis hak palsu tu. Jangan kenal hak sihat saja. Doktor tahu sihat saja,
Hak sakit tak tahu macam mana. Mesti dia kena tahu hak sakit itu. Kita nak, baru kita menghargai nilai kebaikan itu apabila kita tahu kejahatan tu apa, kesan buruk dia setara mana. Barulah kita tahu kebaikan tu nilai dia setara mana. Supaya juga kalau kita kata cerah, nilai cerah ni kita tak akan tahu apabila kalau kita tak pernah kenal gelap. Begitulah seterusnya. Jadi dia tahu hadis ini. Di antaranya risalah tadi kan, risalah yang disebarkan itu penting benar-benar seumpama ini bagi kita orang yang mengaji hadis ini penting. Risalah tu minta edarkan. Sebab apa? Beberapa tahun dahulu sangat meluas tersebar, bahkan sampai dalam TV, dalam radio, mana-mana lah. Ini dekat nak puasa ni kan, sebab tu kita edarkan ini pasal dekat dengan puasa. 2 risalah berkaitan dengan puasa disebarkan. Bahkan pada ketika nak semaya tu, tiap-tiap malam sebelum pada tu cerita ni, Tok Bilal cerita, dia kata malam ni nak semaya tarawih ni fadilat dia sekian banyak. Memang tak ada. Tapi sekarang ni alhamdulillah kesan daripada kita sebar beberapa tahun yang lepas, hak tu tak ada dah. Boleh katakan dalam TV tak ada. Kesannya adalah alhamdulillah. Mana amal tu ada kesan dia jugalah. Ada kesan. Bukan amal tu tak ada kesan. Dari segi pahala pun dapat juga. Dari segi kesan, dari segi dunia ni pun ada. Bila kita buat sesuatu, ada. Jadi hak tu tak ada. Sampai dia kata kalau malam ni adalah salah satu malamnya, dia sebut kalau sembahyang tarawih, maka pahalanya seperti berjihad dengan nabi-nabi dulu, seperti orang mati syahid. Maknanya sampai macam tu. Sebenarnya itu tidak hadis sahih. Dhaif pun tidak. Dhaif boleh kira lagi kita kata kalau nak pakai pun. Untuk peribadi kita kata. Ini tidak. Memang hadis tu hadis palsu. Kita kena tahu. Orang yang mengaji hadis. Sekurang-kurang biarlah orang lain tak tahu. Kita hak mengaji hadis ni kena tahu. Kita kena tahu hak palsu dan kita kena tahu hak sahih. Bila kita duk tengok semua tu, lama-lama dia akan marilah satu kemampuan ataupun daya dalam diri kita untuk menilai hadis itu. Semula kalau orang cerita benda lain, kita berasa serah tak sedap ni. Kita akan berasa. Serupa dengan orang biasa ngaji Quran kan, kalau dia dengar orang ngaji Quran tak betul, dia akan buat tak kena tu. Dia akan berasa. Kalau dia tak boleh tegur selalu pun, dia berasa. Begitulah juga dengan hadis ini. Sebab hadis yang sahih, dia ada semacam cahaya, semacam rasa dia sendiri, yang tersendiri, yang mana kalau kita biasa dengan dia, kita akan dapat rasa tu. Dan hak tak sesuai dengan hak tu, kita akan berasa ganjil, kita akan berasa pelik. Itu faedah kita mengaji hadis-hadis yang sahih. Tapi kita kena tahu juga hadis yang maudhu' tu, seperti Muhammad bin Salam, dia ingat hadis palsu saja 5,000. Baru senang. Baru senang lagu tu. Tapi di mana benda-benda tu berada? Hadis-hadis palsu di mana? Dia ada di celah-celah. Kita ni kena payah dah. Alhamdulillah, ke mana-mana pun kitab-kitab cerita tentang hadis palsu ni banyak. Tapi setengah-setengah tu tak ada. Sebab apa? Benda tu baru. Sebab itulah perlu ada ulama ni ada semua. Misalnya macam tarawih tadi, tak ada tu dalam kitab-kitab hadis mana-mana. Dalam kitab-kitab hadis palsu mana-mana pun tak ada. Dia nak tahu benda ni, orang yang mengaji hadis juga baru dia tahu. Sebab itu perlu ada pengajian hadis ni berterusan. Tidak kata dah Bukhari ada dah, tak perlu lah. Buat apa? Tak boleh lagu tu. Sebab apa? Benda ni, penyakit ni dia timbul, kita tak tahu bila nak timbul. Orang dulu tak ada sebut ni. Dia tu tak ada sebut tu. Cerita sembahyang tarawih ni tak ada. Sebab apa? Pada masa dulu tak timbul lagi. Dia timbul kemudian. Nak tahu tu dia orang bahagian hadis, dia tahu. Ni tak boleh. Rasa dalam Duratun Nasihin terdapat ni. Memang ada. Duratun Nasihin ada. Tapi dia tak ayat dalam kitab mana dia ambil. Ayat tak ambil. Tak ada. Itu kena beringatlah. Di antara kitab yang kita kena beringat, banyak hadis maudhu' dalam Duratun Nasihin. Cerita tadi ada dalam kitab tu. Lepas tu banyak lagi lah yang lain-lain, yang pelik-peliknya dalam kitab tu. Dan bukan kitab tu saja, bahkan kitab-kitab tafsir besar-besar pun ada. Sebab tu penting kita kena tahu kitab-kitab tafsir yang besar-besar banyak.
Apabila mari hadis tu dia satu bidah suku pula.